Salam sejahtera doktor. Nama saya Muhammad Hamrami Muhammad Yusof. Nombor matrik 258630. Saya akan buat pembentangan tugasan individu bagi subjek pengurusan latihan dalam organisasi. Pendahuluan. Modal insan negara yang berkualiti merupakan elemen yang penting dalam mencapai misi nasional. Kerjaya merupakan profesi yang menjadi salah satu cara untuk mencari nafkah yang merujuk kepada aktiviti dan peranan yang dimainkan dalam pekerjaan serta kerja yang berkaitan dengan tugas sepanjang hidup. Program latihan seringkali digambarkan oleh kebanyakan organisasi sebagai satu aktiviti yang tidak mendatangkan hasil dan manfaat yang nyata dalam konteks keuntungan organisasi. Latihan adalah suatu proses memperolehi dan memperbaiki kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk mempertingkatkan prestasi kerja. Ia juga merupakan suatu pelaburan yang dibiayai oleh organisasi. Latihan menjadi elemen penting dalam memastikan pekerja mempunyai kemahiran, keupayaan dan pengetahuan yang boleh membantu mereka meningkatkan prestasi kerja serta membantu dalam sesebuah organisasi. Kebiasaannya, latihan-latihan yang disebutkan adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya seperti ses belanjawan yang diperuntukkan organisasi, kumpulan dan tahap pekerja yang mana perlu dihantar ke program latihan, peralatan dan bahan-bahan sokongan yang ada untuk membuat latihan, keputusan pihak atasan dalam meluluskan program latihan. Latihan dibuat di dalam organisasi atau dibuat di luar seperti di hotel, pusat latihan dan sebagainya. Latihan dilaksanakan oleh pihak organisasi sendiri ataupun melantik subjek matter expert atau konsultan dari luar organisasi. Seseorang individu dikatakan mempunyai motivasi yang tinggi sekiranya beliau menunjukkan prestasi kerja yang baik dan cemerlang. Demonstrasi atau kadangkala digelar sitting next to Natalie adalah merupakan kaedah yang digunakan ketika latihan dijalankan. Ia meliputi kaedah persembahan oleh jurulatih untuk menyampaikan kandungan latihan menerusi pengalaman yang telah sedia ada. Kaedah ini menekankan konsep model atau contoh-contoh fizikal untuk memudahkan pemahaman pelatih. Hasilannya, pelatih cepat memahami berdasarkan kepada model yang ditunjukkan tadi. Walau bagaimanapun, kaedah ini memberi kesan negatif kepada jurulatih sendiri. Kepayahan untuk mendapatkan model yang benar-benar sesuai wujud apabila penerangan yang diberikan bersama model yang ditunjukkan tidak dapat membantu pemahaman pelatih. Sebaliknya, pelatih keliru dengan model tidak sesuai semasa penerangan. Di samping itu, juga kos yang agak tinggi diperlukan kerana implikasi dari model yang hendak digunakan tadi. Latihan bersama jurulatih. Kaedah ini adalah berbeza dengan kaedah demonstrasi di mana ianya adalah hubung kait secara terus antara pelatih, individu dan jurulatih dalam memberi arahan yang jelas. Jurulatih akan bertindak sebagai juru pandu dan memberi sokongan kepada pelatih. Dengan lain perkataan, jurulatih lebih membantu secara langsung kepada individu-individu supaya segala persoalan tentang pengetahuan, skill dan pengalaman terjawab. Kaedah ini juga boleh memudahkan pemahaman pelatih di mana sebarang bentuk kemusykilan dan akan dijawab oleh jurulatih secara terperinci dari satu individu kepada individu yang lain. Walau bagaimanapun,
Kaedah ini memerlukan masa dan kawalan yang lebih semasa latihan dijalankan. Masalah akan wujud apabila jurulatih tidak mencukupi bagi satu-satu sesi latihan. Di samping kos yang agak tinggi, implikasi dari jurulatih yang lebih ramai. Pembelajaran tindakan. Dalam pembelajaran tindakan, sekumpulan pelatih pengurusan dikehendaki bekerja sepenuh masa mengkaji dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh jabatan-jabatan organisasi sendiri atau yang dihadapi oleh organisasi lain. Pihak majikan perlu mereka bentuk kerja yang mampu memberi masa mencukupi kepada pekerja untuk menggunakan apa yang dipelajari, di samping melibatkan diri dalam program pembangunan pekerja. Memastikan tiada beban tugas yang akan mengganggu penggunaan kemahiran baru dalam pekerjaan, serta mewajibkan keperluan tugas terhadap pengetahuan dan kemahiran baru. Memang diakui bahawa latihan amat penting kerana pengaruhnya yang kuat terhadap produktiviti pekerja. Program latihan dan pembangunan yang disediakan oleh sesebuah organisasi, sama ada oleh sektor awam atau swasta, pula akan meningkatkan kemahiran pekerja dan daya maju organisasi tersebut dalam persekitaran yang sentiasa berubah. Program latihan yang berterusan akan membantu pekerja menyesuaikan diri mereka dengan teknik dan cara kerja yang baru serta perubahan dalam organisasi. Di samping itu, program latihan yang dibuat hendaklah dikenakan oleh fasilitator yang berkebolehan dan komunikasi. Komunikasi organisasi secara amnya boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu komunikasi dalaman, di mana proses interaksi yang berlaku di antara entiti yang berada dalam organisasi, contohnya majikan menyampaikan maklumat kepada pekerjanya. Manakala komunikasi organisasi yang kedua adalah proses interaksi yang berlaku di antara entiti dalam organisasi yang dengan entiti dari luar organisasi, contohnya pekerja membuat pesanan barang daripada pembekal. Selain itu, penyelidikan bidang komunikasi organisasi telah menemukan dan menjelaskan bahawa aliran mesej dalam organisasi boleh dibahagikan kepada 3 arah, iaitu komunikasi arah atas yang ke bawah, sering digunakan oleh pihak pengurusan dalam mencapaikan mandat kepada pekerja bawahan. Oleh itu, organisasi sentiasa mengadakan sesi latihan bertujuan untuk mengajarkan ilmu yang diperlukan, mengasah bakat, memanage jati diri dan mengekalkan kemampuan daya saing pekerjanya. Walau bagaimanapun, peratusan pekerja yang mengaplikasikan pembelajaran yang diperoleh dari latihan amat rendah. Kesimpulan, latihan merupakan fungsi pengurusan sumber manusia yang perlu dijadikan falsafah peratusan bagi sesebuah organisasi. Realiti menunjukkan banyak organisasi pada masa kini mementingkan elemen latihan dalam perkembangan kaki tangannya, kerana melalui latihanlah pekerja dapat mengikuti arus perubahan dalam pelbagai aspek dan bidang yang sentiasa berlaku di dalam organisasi. Peningkatan prestasi merupakan cabaran kepada organisasi dalam usaha mengekalkan saingan dalam pasaran global. Peningkatan prestasi ini dicapai sekiranya pekerja berkemahiran, berpengetahuan dan berkomitmen untuk menjadikan organisasi tempat kerja bertambah maju. Kebanyakan pekerja ingin melakukan tugas dengan sebaik mungkin, tetapi kerana mereka tidak berkemahiran yang diperlukan, masalah akan timbul. Oleh itu, latihan dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk penyelesaian masalah. Perubahan juga sering berlaku. Pihak sumber manusia juga perlu melaksanakan proses penjadualan program latihan selaras dengan jadual kerja yang ditetapkan oleh bahagian dalam sesebuah